Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebentar ya. Okey, sekali puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah ada viewer belum, sis? Kita dah ada viewer belum? Six, okay, no problem. Six, simple. Sebenarnya saya tengah cari dia punya hadis sebab kita pakai yang PDF dia lain dengan kitab dia lain. Sebentar ya. This is through Facebook, right, sir? Yes. Good. Listen. Tapi saya ingat untuk kita tunggu ataupun sementara kita mengalur-alurkan viewers, kita elok juga kalau kita mulakan dengan bacaan Quran. Saya sarankan untuk kita niatkan supaya syifa untuk semua, sama ada dalam keadaan kita menempuh wabak pada hari ini, zaman ni, COVID-19, dan juga mungkin kita penyakit yang sudah kita tanggung sebelum ni, ataupun bukan penyakit fizikal tapi dia lebih berbentuk penyakit hati, supaya Allah SWT angkat semua daripada kita dan Allah kurniakan kita kesucian, kesembuhan total, dan paling penting Allah lindung kita dunia akhirat. Mungkin kita boleh ambil satu muka surat daripada Suratul Mulk sebagai permulaan. Kita baca kerana saya pilih surah Al-Mulk. Quran secara umumnya adalah syifa, boleh diniatkan syifa, dan Al-Quran ini adalah mukjizat daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada tempat lain untuk kita balik kecuali pada Allah dalam keadaan senang, dan terutamanya dalam keadaan kita susah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Mulk punya kedudukan yang bagi saya membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah untuk kita baca sebab ini amalan untuk ramai daripada kita. Jadi kita mulakan, kita ambil ayat 1 sampai ayat 12 ya, okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Okey. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Macam saya kata tadi, kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa-masa getir macam ni. Mungkin saya yakin ramai yang tahu tak ada pergantungan, tak ada tempat kita mengadu kecuali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya seru diri saya dan semua banyakkan baca Al-Quran, mengingati Allah dengan pelbagai caranya, termasuklah meneruskan budaya ataupun meneruskan kuliah ataupun majlis ilmu. Macam mana kita duduk sekarang ni? Sama-sama tak selesa kata orang. Sebab tak biasa. Sebab memang sebelum ni tuan-tuan perempuan memang ke masjid. Lagi-lagi kelas kita ni, maksud saya yang biasa hadir kelas kita ni, ada yang dah lama ikut. Jadi ada orang pula tak begitu, apa dia panggil, IT savvy. Jadi musim-musim ni lah kita pergiatkan, walaupun secara fizikal kita tak dapat, tapi secara online ataupun cara yang lain kita dapat teruskan budaya ulama dalam mempelajari ilmu hadis, Quran dan lain-lain. Semua ilmu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan dengan usaha ni Allah pandanglah muka kita ya. Sekarang ni kita duk pandang-pandang masjid tak boleh nak masuk. Nak masuk pun banyak dia punya tata susila yang nak kena ikut, undang-undang yang nak kena ikut kan, untuk maslahat semua. Dulu kita masuk masjid agak bebas, agak freely, tak ada orang marah kita nak duduk lama daripada siang sampai ke malam. But now kita ada prosedur yang kita kena ikut. Jadi kita bagi kerjasama dan mudah-mudahan Allah SWT lapangkan urusan kita satu masa nanti insyaAllah. Okey, saya tadi sebenarnya buka surat tapi masih salah. Nak cakap ini kata apa sini. Okey, so betul kita hadis number 44. Okey, itu first six. Apa nama hadis ni? Okey, iaitu barang siapa, bab 44 ni kita dah belajar sampai sini. Bab 44, barang siapa yang sedang mengerjakan keperluan keluarganya lalu iqamah untuk salat dilakukan, maka ia keluar untuk salat. Okey, mungkin tuan-tuan perempuan ada yang tak biasa dengan kitab Fathul Bari. Kita guna kitab Fathul Bari. Kitab ini adalah kitab syarah yang meleraikan dan yang memberikan penjelasan lanjut daripada kitab asal, iaitu Sahih Al-Bukhari. Siapa tak kenal Sahih Bukhari? Kitab yang ulama sifatkan sebagai kitab paling sahih
selepas Al-Quran yang menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan kesemuanya adalah sahih. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan sedikit sangat beberapa jumlah hadis yang diperselisihkan ulama. Namun dia takkan jatuh pada darjat hadis yang dhaif. Okey. Dalam, saya selalu sebut kat kelas, dalam Imam Al-Bukhari meletakkan tajuk bab ataupun metod Imam Al-Bukhari meletakkan tajuk bab, iaitu pandangan Imam Bukhari adalah selari dengan tajuk yang Imam beri. Nah, contoh, kalau Imam kata maka ia keluar untuk solat, bermakna hukum mengatakan kalau dah iqamah keluar untuk solat, itu adalah agama. Misal, macam kat sini panjang topik dia, tapi topik tu dia berbunyi topik masyarakat. Barang siapa, maknanya ada sesiapa saja yang sedang mengerjakan keperluan keluarganya, maknanya kat rumah lah, okay? Lalu qamat untuk solat dilakukan, yakni berkumandang, Allahu Akbar, speaker keluar, kita dengar, maka ia keluar untuk solat. So, adalah di situ pandangan Imam Bukhari, kalau dah dengar qamat, tinggalkan apa pun keperluan keluarga, bukan mendesak. Jika satu perkara dia bukan emergency atau perkara yang bukan membabitkan kesihatan atau nyawa, maka dia keluar untuk join solat. Ini ya, waktu masjid buka lah, bukan zaman sekarang ni. Sekarang ni Haramain pun tutup. Saya tengok hatta Masjid Nabawi, dia bukan saja tutup masjid, tapi perkarangan Masjid Nabawi yang putih tu, batu putih, tutup. Lepas tu kita ada, Allah Karim, disebut itu jalan raya. Maknanya road nak menghala ke Masjid Nabawi pun ditutup untuk awam. Singapura baru tutup gate. Dah macam-macam juga pantun kat luar tu. So, sana ya, saya agak rasa macam mana ya nak kata, ya, bila masjid ini ada fizikal, tapi dia, kita tak nampak orang keluar masuk. Saya lebih mengerti apa yang dipanggil sebagai memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan perempuan pun yang mana rajin ke masjid, yang biasanya kita keluar masuk masjid tu, tapi tak dapat nak masuk. So, Imam Bukhari sebut, jika dengar iqamah, maknanya dilaungkan iqamah dan seorang tengah sibuk dengan urusan keluarga, maka dia keluar untuk solat. Okay. Ada hadis kat sini, hadis Al-Aswad dari atau hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu Aisyah isteri pada Nabi SAW, dan Sayyidatuna Aisyah adalah isteri yang ketiga dan hanya satu saja isteri yang muda. Maksudnya dinikahi Nabi umur muda, yang diistilahkan pada waktu itu sesuai bernikah, walaupun pada zaman ni dilihat sebagai umur yang terlalu muda. Jadi ukuran dia adalah ukuran zaman Rasulullah SAW. Okey, ni kita dah biasa. Saya baca hadis dulu. Selalu kat kelas ada yang tolong saya baca. Syahri ke, siapa ke, Kak Zaitun ke kan. So hari ni kita baca sendiri. Kalau ada soalan, boleh tanya, just type kat situ. Nanti saya kalau saya pause, saya akan reply insya-Allah. Okey, Anil Aswad qala sa'altu Aisyata ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Saya baca balik ya. Sa'altu Aisyata ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله
فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Okay. Dari Al-Aswad, dia berkata, ini sahabat Nabi, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, isterinya Nabi, apakah yang biasanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Yakni sewaktu Nabi berada di rumah, Nabi buat apa selalu? Kita tahu ya. Saya habiskan dulu, saya syarah. Dia berkata, yakni Aisyah, baginda mengerjakan pekerjaan keluarganya, yakni baginda membantu atau menyelesaikan atau cuba untuk tolong keluarganya. Dan apabila solat telah tiba, maka baginda SAW keluar untuk solat. Thank you, Ustaz. Okay, sure. Okay, kat sini ada beberapa keyword macam mana saya selalu sebut kat kelas. Okay. Sebab kita akan kebiasaan kita, mungkin tuan-tuan yang tak biasa, kalau mungkin lepas ni tengok rakaman kemudian, setiap kelas dia punya pattern yang berbeza ataupun cara yang pendekatan yang tak sama. Nah, ni pendekatan kami. Kebiasaannya saya akan pilih 1-2 kalimah untuk kita fokus sikit. Okey. Kat sini kita ada kalimat yang namanya yasna'u. Okey. Yasna'u. Okay, so it should be very good, very long. Okay. Yasna'u. Okay. Okay. Dalam bahasa Arab, sana'a, yasna'u, ni word ni dia datang daripada word atau kata dasar dia adalah sana'a. Okey. Sana'a. Seerti dengan sana'a, kita ada kalimat ataupun kita ada vocab amila. Saya yakin nampak lah ya. Amila atau amila, amala ya'mal, amala ya'mal, amila ya'malu. Okey. Okey. So ya'mal. Okey. Kita juga ada sawwa yusawwi. Kita juga ada kalimat-kalimat lain. Okey. Selalu orang tanya, "Madza ta'mal?" Okey. "Madza ta'mal" tu apa kamu buat? "Madza ta'mal", apa yang kamu buat atau kamu lakukan. Okey. Dan kalimat amila ni atau macam kita buat amal pahala, amal ibadat. So Melayu ambil word yang sama. Bila saya masuk pada word sana'a, okey. Sana'a ni adalah, okay, dia ada lagi dekat-dekat seerti dengan sana'a, dipanggil khalaqa. Tapi ini dekat, tapi tak digunakan macam buat kerja rumah. Okey. Khalaqa, yakhluqu. Okey. Okey. Khalaqa, cipta. So ini khalaqa. Allah gunakan kalimat ni dalam Al-Quran to describe Allah mencipta. Tapi ciptaan Allah, maknanya Allah buat sesuatu. So Allah create saya. Tapi bila kita kata khalaqa, dia adalah penciptaan atau satu pembuatan tanpa atau buat, okay, tanpa modal atau tanpa asas. Khalaqa sab'a samawati wal ard. Allah cipta langit, 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Apa ingredient asas atau apa bahan asas? Ini tak ada. Allah boleh cipta, Allah boleh buat, Allah boleh reka sesuatu. Daripada tak ada bahan asas, dia jadi. Tanah. Tanah tu asas dia apa? Manusia boleh jadi daripada tanah. So tanah tu daripada, nak tanya pun tak ada. So manusia dia tak mampu. So kalimat sana'a. So ini maknanya
khas. Allah. Tak ada selain daripada Allah yang mencipta. Okay. Sana'a dengan amila. Saya nak bezakan. Okay. Amila, dia buat benda yang kena buat. Maknanya, kalau saya bangun tidur, kena tarik katil. Atau istilah dia, bukan tarik katil, kemas katil. Atau rapikan kita punya cadar, selimut, bantal, tepuk. Okay. Rumah kena vacuum. Itu dia panggil amilah. Benda kena buat. Sampah penuh, kena buang tong sampah kat luar. Ikat, angkat. Muka tak happy pun angkat. Okey. Air tumpah, kena lap. Nak makan, kena masak. Okey. Itu dia panggil amilah. Sana'a, kalau saya detail sikit masuk sana'a. Okey. Sana'a yasna'u, ni kita punya hadis ni cerita pasal ni, sana'a yasna'u. Sana'a yasna'u, Nabi SAW cari sesuatu nak tolong buat. Maknanya benda bukan kena buat. Ada riwayat kan yang Nabi SAW menjahit baju atau menjahit pakaian Nabi SAW sendiri. Ini saya cuma boleh masukkan benang aja dalam jarum. Jahit tu pernah terai, tapi dia macam, tak nak kata keras pun bukan. Tak boleh kita masuk gini lain, kita keluar gini pun lain. Try dah belajar. Tapi Nabi boleh. Macam, misal, alaihissalam juga disebut dalam riwayat, di samping Nabi itu menjahit, Nabi misal, apa dia panggil, tampal pakaian. Jahit tadi betul-betul benda tampal pakaian. So, Nabi improvise. Atau Nabi sendiri yang alter. So, benda ni, benda ekstra. Okey lah, kita cakap rumah Nabi SAW, tak macam rumah kita. Rumah kita ambil yang common space, okay? Rumah kita, rumah 4 bilik. 5 bilik. Ada rumah landed property. Rumah lagi besar, lagi banyak barang. Kan? Itu nak, apa dia panggil tu? Pasu air hitam, kursi Indonesia, furniture England, Perak, London. So, kita punya rumah ni isi padat lah. Memang kena buat kerja. Itu amilah. Ni. Saya tak berapa nak rajin sangat buat kerja rumah. Tapi, happy lah kalau boleh vacuum. Saya. Itu bukan sana'ah. Sana'ah ni benda yang kita tengok perlu dikerjakan. Sebab kadang-kadang, bagi sebahagian orang, dia adalah suami, saya nak kata isteri bukan ini bukan maid. Sebab kita tak ambil daripada maid agency, kita ambil daripada orang opak dia. So isteri dia punya tanggungjawab, iaitu taat suami. Dia tolong kerja rumah. Okay? So masak bukan wajib untuk isteri. Suami boleh masak juga. Kalau agak isteri tak masak, dia sebab kerja cari provide makanan is kerja suami. So kalau tak pandai masak, beli. Kalau tak boleh beli, order Grab. Mesti boleh. Okay. Tapi tak boleh marah kalau dia tak masak. But isteri ihsan. Okay. Tapi ada kala suami pula terrajin terlebih. Pagi tu dia bangun, dia pergi potongkan tomato, potongkan bawang kan. Itu dia panggil sana'ah. Benda dia tak biasa buat, dia pergi buat. Tapi kalau saya ingat tuan-tuan haji kalau buat sebarang kan, itu dia bukan isteri gembira lah. Dia jadi apa? Dia jadi kena bebel lah. Dia jadi masalah. Sebab apa? Awak potong bawang dadu lah. Saya tak biasa potong dadu, saya potong halus lah. So, dia akan jadi rentetan. Kat sini, Aisyah radhiyallahu anha. Okay? Sebut kat sini. Kerana Nabi SAW yasna, saya ditanya, apa Nabi yasna fi baiti? Sebab sahabat ni, dia tanya benda yang, sebab dia tahu Nabi busy. Dia tahu alaihissalam, Nabi ni Perdana Menteri. Nabi lah alaihissalam, juga hakim mahkamah. Nabi juga alaihissalam nak jumpa sahabat begitu begini. Jadi kalau balik rumah, istilahnya, rumah Nabi pun bukan rumah Tan Sri ke Tun mana kan. Jadi, ini rumah yang tidak perlu kepada himayah. Atau dia panggil apa? Ekstra nak kena jaga.
Kan? Kapet tak ada. Rumah Nabi, kita pun tahu dalam space yang sangat sedikit. Katalah bilik HDB kita lah. Bilik kita yang sangat terbatas. Gerak ke sini tempat tidur, gerak ke sini tempat masak, atau istilahnya ada sikit tempat semayang. Kita pun tahu. Pergi muzium kat Madinah, nampak. Sujud Aisyah radhiyallahu anha, kaki Aisyah Nabi terpegang. Sempit lah. Jadi tak ada apa sangat. Kalau kita nak raya kan, kalau kita nak alih barang tu je setengah hari. So nak cat tu belum tahu lagi, siap tak jadi. So maknanya Alaihissalam punya urusan luar rumah. Di dalam rumah ni ditanya muskil. Apa yang Nabi SAW cari untuk buat sana'ah. Bukan Nabi kena buat, tak sama. Dan kalau pintu pecah, kena ganti. Tapi yang ni extra duty. So Alaihissalam di sini dipandang mulia oleh sahabat yang bernama Al-Aswad ni. Sebab makna dia tahu dengan kesibukan Nabi SAW, dan Nabi punya isteri, dan Nabi punya kehidupan yang sangat simple. Jadi apa value added yang Nabi buat di rumah? Ini penting tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab saya waktu handle kes-kes mahkamah kan, banyak juga isteri-isteri komplain kan. Dia bilang suami saya kalau balik rumah dia macam tuan besar. So kalau malam nak kopi, dia tengok time. Malam nak kopi, ada time, air sirap. So dia tak boleh salah time. Maknanya kopi kalau salah datang time, memang kena balik. So maknanya kena return. Adakah Nabi begitu? Kita, katalah kita baca surat khabar. Saya surat khabar mana ada sekarang, semua fizik, online. Kita ambil, katalah kita dengar berita TV. Seorang ayah, suami, dia kalau tengok TV, ini saya cerita ni TV satu lah. Jarang lah sekarang TV satu lah. Satu TV kat rumah. Sekarang rumah 3 bilik, TV 4 dengan hall. Sebab semua bilik ada satu. Kalau bapa atau suami tengok, mana boleh tukar? Kedudukan suami ni dia kedudukan yang anak kecut. Isteri pun biasa didik anak supaya hormat pada bapa atau suami dia. So nak kata kat sini, untuk seorang suami Rasulullah, so mesti ada Nabi buat benda ni yang bukan asas, dia ekstra. Yang kat situ kita nak kata dia sebagai satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak, saya nak cuba gambarkan dia bukan Nabi ni bukan bos kat rumah. Rumah Nabi pun tak boleh nak jadi bos. Kecil, dhaif, maksudnya dhaif tu kurang. Kita Xbox berapa lah? Xbox lain, freezer lain. Freezer penuh, Xbox penuh. Pening. Freezer penuh, Xbox penuh. Masak makan kat luar. Atau pening. So memang Alaihissalam simple. Simplicity Nabi tu jadikan sahabat ni tanya. Apa effort Nabi? Letak. Aisyah jawab radhiyallahu anha. Kana yakunu fi mihnati ahli, ta'ni khidmat ahli. Okey, kat sini word khidmah. So ni clear. Sana'ah, saya kena bangun, saya nak buat sesuatu yang memang bukan asas, yang ni bukan benda terpaksa buat. So ni voluntarily buat. Okey. Lepas tu kita ada word khidmatu ahli atau mihna ahli. Okey. Dia guna. Kalau merah nampak tak Clear? Boleh? Tinggi selesai, kita try. Okey. Kita kata apa tadi? Khidmatu ahli. Khidmatu ahli. Nampak? Clear. Thank you, Ustaz. Khidmatu ahli. Okay. Okay. Dalam bahasa Arab, okay. Ahl, al-ahl. Okay. Dia adalah sesuatu yang directly kalau kita sebut tu spouse. Immediately kalau orang tanya, "Kaif ahlak?" So, madam atau Mrs kita atau kita punya suami, spouse. Atau dalam bentuk yang lain dia keluarga. Kita boleh spouse, kita boleh keluarga. Satu. Khidmah, khadima yakhdumu. Ini kata dasar. Khadima yakhdumu.
Bahasa Melayu sama juga. Ya, khadimah yakhdum. Yakni khidmat. Bila saya sebut khidmat, Nabi SAW, kat sini Sayyidatuna Aisyah kata apa? Nabi khidmat. So, Nabi, kalau saya kata tolong, mana Aisyah radhiyallahu anha boleh kata tolong, yusa'id. Nabi tolong isterinya. Tapi kat sini word dia, Nabi khidmat. So, bermakna, Nabi meringankan. Nabi, maknanya bukan tolong, tapi Nabi lebih kepada memberikan, apa dia panggil? Memberikan, atau Nabi sendiri yang dahulu memberikan keringanan kepada isterinya. Maknanya kamu tak payah buat, biar saya buat. Boleh faham maksud saya? Kalau tolong, ibu-ibu kat dapur masak goreng ikan selah kuning. Okay, misalnya, goreng ikan selah kuning, suami tolong kat dapur, dia tolong berbual. Itu bukan khidmat. Itu dipanggil teman. Okey? Itu temankan kita sambil goreng ikan. Ikan kita boleh letak dah goreng, kita boleh letak atas piring, dia gatah. Kita habis goreng, yang tadi dah goreng tu, habis dia dah makan. Itu bukan khidmat. Itu dipanggil teman sambil tolong makan. Time belum hidang. Macam tu. Okay. Beza. Okay. Ini khidmat belum Aisyah radhiyallahu anha buat. Nabi kata, kamu tak payah buat. Yang ni, biar aku buat. Okay, saya bagi satu contoh. This is important. Zaman Nabi, tak ada paip dalam rumah. Okay, ambil air. Maknanya, nak kena bawa air daripada luar, masuk. Mana ada pam zaman dulu. Okay. Betul, Nabi SAW ada pembantu-pembantu Nabi. Ramai sahabat yang memang nak khidmat pada keluarga Rasulullah dan pada baginda SAW. Tapi Nabi secara peribadi pun. Ya, air untuk wudu, misal. Air untuk minum. So, dia harus datang daripada luar. Nah, ini kalau Aisyah pergi. Zaman tu, tak salah orang perempuan keluar pergi ambil air. Tapi, apabila Nabi berada di rumah, maka Nabi akan extend. Nabi akan cuba sedaya upaya meringankan keluarga Nabi, isteri Nabi, dan Nabi sendiri yang buat, maknanya tukar. Isteri Nabi tak payah buat. So, Nabi yang buat. Tukar. Satu rehat, satu buat. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita pula, tak tahu lah, saya tak cakap orang lain. Okay? Kita pula yang, macam mana kata kalau kat rumah, ada isteri kata, awak pergi kerja lagi bagus. Sebab apa? Sebab awak kalau kat rumah, nak jemput-jemput lah. Kan? Nanti minta cempedak lah. Tak ada musim mana ada cempedak. Okay? Nak minta serawa durian lah. Kan? Awak kalau tak ada rumah lagi bagus, kata isteri. So makna dia, yang ni kira suami tak salah. Saya tak kata dosa. Tapi Nabi tak punya karakter tu sebab Nabi itu sendiri alaihissalam memang suka membantu orang. Ini hatta termaktub dalam sejarah. Maknanya sebelum Nabi menjadi Rasul pun, Nabi itu terkenal dengan apa? Amanah. Nah, kalau Nabi bantu masyarakat simpan sesuatu, okay? Kita kan perlu minta orang punya khidmat. Nah, kita nak minta contoh misalnya, minta pegangkan barang ni, amanah. Nabi akan simpan elok. So, Nabi ni dikenali sebagai seorang yang senang didekati. Jadi, bila Nabi pindah pada keluarga, okay, maka Nabi juga masih bersifat yang sama. Nah, tak salah lah kalau isteri kita, ada isteri rajin, masya-Allah, tabarakallah. Saya tengok ada makcik sarapan pagi bikin,
Tu 7 pagi tau. Okey. Nanti kan pukul 10 bubur pula. Ni jenis makji tak tahu duduk diam. Bubur pula. Sekarang pukul 12 masak pula. Kuah lemak. Lemak turi. Nanti kan pukul 3 jemput-jemput. Pukul 5 lain lagi. Pukul 6 lain lagi. Malam ada lagi. So maknanya ini memang isteri yang memenuhi lah. Orang kata apa? Rajin terajak lah. Ni value added lah extra. Okay? Tapi ada juga yang berpada. Ramai suami yang saya yakin dia pada keadaan tu apa yang ada. Ramai juga suami yang simple zaman ni. Alhamdulillah. Kalau kerja kita nak makan je pun pening. Namun sini saya selit ni sebab dia karakter Rasulullah SAW. Okay, dia adalah satu contoh yang baik sama ada suami atau isteri baik ikut sebab zaman kita. Okay, zaman kita suami isteri bekerja. Banyak di luar sana ramai suami isteri yang alhamdulillah isteri baik bantu suami untuk tampung ekonomi family. Jadi saya tidak memberatkan di sini hadis atau istilah dia lelaki je kena tolong. Yang ni perempuan pun, isteri pun boleh tolong. But subjek dalam hadis ni itu latar belakang. Subjek dia adalah ujung hadis tu. Apa kata Nabi? Apa kata Aisyah? Fa idza hadratis salah. Pada kalau masuk waktu sembahyang, azan lah. Azan. Kita pun tahu zaman tu siapa macam mana Alaihissalam kalau menetapkan sesuatu. Misal masuk waktu Zuhur, Nabi akan perintahkan pada Bilal bin Abi Rabah untuk kemanakan azan. Masuk waktu salat dan qamat akan cuma berlaku sama ada dengan arahan Nabi, signal ataupun istilahnya bila sahabat nampak Nabi mula siap-siap. Bila qamat, Nabi akan tinggalkan khidmat rumah, Nabi akan pergi salat. Ini wajhul istidlal ataupun yang kita panggil hujjah Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ni, bahawa tolong keluarga atau khidmat keluarga adalah baik. Maknanya satu sunnah yang dituntut. Dia jana kasih sayang. Dia meringankan. Dia adalah dipanggil apa kerukunan rumah tangga. Tapi apabila qamat, Nabi pilih untuk membesarkan Allah, tinggal sebentar keluarga, salat dan pulang, Nabi sambung. So bermakna di sini tuan-tuan dan puan, menghadiri salatul jamaah. Tuan-tuan dan puan maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil apa? Berjiran dengan masjid. Okey. Dan Nabi imam. Okey, maka ulama kat sini macam saya sebut selalu yang dah biasa ikut kuliah saya adalah mazhab Syafi'i, menghadiri solat jemaah adalah sunnah muakkadah. Tapi dalam mazhab Ahmad dan mazhab yang lain, menghadiri solat jemaah untuk lelaki adalah wajib, terutama kalau didengar azan dan iqamah. So, kat sini kalau ikut perbuatan Nabi, Nabi akan menghadiri jamaah. Bererti macam mana pun keperluan atau istilahnya khidmat Nabi pada keluarga, kita tolak yang mudarat, tolak yang nyawa, tolak yang sakit, musafir, Nabi mengutamakan menyahut al-iqamah untuk lakukan salatul jamaah. So dia jadi satu kerangka dalam agama. Ini dia punya sunnah yang kalaulah orang Islam dengar iqamah dan dia santuni sunnah tu, pergi dan tinggalkan rumah.
Of course saya dah sebut tadi, wajib tak wajib, sunnah muakkadah bukan sunnah biasa, sunnah yang sangat digalakkan ataupun wajib, itu tergantung pada pembahasan. Tapi kalau dah dengar kamat dan memang jiran masjid, kalau tak pergi memang tak patutlah. Okey. Kalau tidur, cerita lain. Tidur. Tapi kita sebut kat sini bukan tidur. Maknanya sedang laksanakan sesuatu yang kita panggil apa? Kerja rumah. So bermakna consciously kita waktu tu tidak tidur. Okey. Okey, kat sini ada soalan ke tidak? Saya tengok. Okey, saya scroll sekejap ya. Amin. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Roslan dia dengan kain gombang dan tihalia. Rezeki ya Abang Roslan. Tihalia buat sendiri ke isteri buat dah? Okay. Good sound, loud and clear. Thank you Iskandar. Well done kru masih gelap. Terima kasih. Waalaikumsalam Makcik Amidang. Okay, syukur. Syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Okay. Okay. Saya sambung. Jadi begini ya. Kita buat satu kesimpulan. Cuba kita kaitkan dengan hari ini. Nah, hari ini kita dengar azan. Okay. Azan kita, dia tak ada gamak lah. Dia ada azan je. Sebab bab ni, bab yang menyentuh tentang azan. Air jamak tu tak ada. Tak apa. Kira air rohani lah. Kita, okay, gini ya. Kamat ni, okay, beza azan dengan al-iqamah, tuan-tuan dan puan. Okay. Azan adalah panggilan, seruan, ia wahyu, sudah bersunnah untuk ajak orang datang semayang. Sebab tu kita ada hayya 'alas salah. At the same time, Islam juga call kepada pembangunan yang berkaitan pada kehidupan. Al-falah. Okey. Al-iqamah, Melayu kata kamat kan. Al-iqamah, makna al-iqamah, dia dah ready nak dirikan sembahyang. So al-azan call. Saya panggil lah. Kalau Tazan nak panggil, kalau ikut lagi dah lah, Tazan nak panggil monyet, dia kan kek tu kan. Kita bukan nak panggil monyet lah. Kita ni nak panggil orang Islam. Kata rumah Allah. So dia azan. So lawangan azan ni wahyu ilahi. Tapi al-iqamah dia dah ready. Sebab tu ada penambahan kat ujung tu, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Telah, okey, qad qamatis salah. Telah ataupun sudah didirikan, nak dirikan sembahyang, dah ready dah. Dah ready dah nak diri sembahyang ni. Hari ni kita tak dengar iqamah. Kita cuma dengar azan. Azan tu pun duk tambah pada ujung, maknanya habis la ilaha illallah atau selepas hayya 'alas salah. Ni ada beberapa riwayat beza. Suruh kita sembahyang kat mana? Sallu fi, ataupun istilah dia as-salatu fi rihalikum, ataupun sallu fi buyutikum. Ikut riwayat. Ya. So mana hari ni topik yang saya cakap ni, topik yang memang kita tak boleh dan tak mampu nak buat. So ya, sadly, dia bermakna saya nak gambarkan gini. Ada situasi, sama ada negara, masyarakat yang memang dia jadi tak boleh buat. Kita dengar dulu orang-orang yang duduk negara bawah jajahan komunis. Okay? Ini tak boleh simpan mushaf, tak boleh nak masjid, tak ada yang azan, atau tak boleh nak melazimi solat jemaah, atau istilahnya ada had umur, atau ada hanya diberikan kebebasan beberapa ketika sembahyang raya misal, atau Jumaat saja. So sekarang ni dia kepada kita. Maknanya hari ni dah, ya, saya ingat masjid tutup dari bila? Dari tarikh berapa? 20
Daripada tarikh 16. 14 Ustaz. We closed the masjid. The first announcement I think last 10 days about there. So, kalau kita kata senang lah 13 hari ni 24. So dah 11 days betul. So kita dah tak dengar iqamah 9 hari. So kalau kita biasa pergi masjid, kita dengar iqamah. So saya rasa kita pula pada situasi yang tak mampu nak buat sunnah ni. Ni bukan pasal buat kerja rumah tau. Datang masjid pun tak ada. Dia cuma ada azan. Betul. Dah sembahyang kat masjid. Sembahyang kat rumah. Atau takkan ada jamaah. Belum lagi mengizinkan kita untuk buat perkara ni. So tuan-tuan dan puan, saya rasa ini jadi iktibar untuk kita. Sebab gini saya ingat orang yang melazimi masjid ni ramai kat luar sana. Ya, of course dia bukan saya. Kita kesana kemari. Tapi yang melazimi masjid ni dia akan terasa. Maknanya dia tak ada, Allah sekat dia pada keadaan ni, atau izin Allah benda tu tak ada. Jadi dia akan merasakan kekurangan pada rutin harian dia. Kita pula, saya pula, misal yang bukan memang sembahyang 5 waktu di masjid, menjadi satu iktibar untuk saya juga. Mungkin selepas ni, kalau Allah Ta'ala balikkan semula keadaan baik pada dunia hari ni, dia bukan satu sunnah saja, kerana dia sebenarnya memakmurkan masjid, syiar Allah SWT. Dan sunnah ni sekarang tak mampu nak buat. Kenapa saya highlight sunnah ni tak mampu nak buat, sunnah ni tak mampu nak buat? Sunnah Nabi atau kebiasaan Nabi, kita semua tahu kat kelas, okay? Kebiasaan Nabi, dia bukan hanya pada hukum wajib atau tidak, tapi melakukan sunnah itu adalah barakah. Melakukan sunnah, kebiasaan Nabi itu menjanjikan atau menampakkan seorang itu cintanya pada Nabi SAW. So bila kita ikut orang yang kita minat hampir 100% atau sebanyak mungkin, bermakna lebih minat dan lebih nampak cinta. So, sekarang walaupun kita cinta, tak mampu buat, tak mampu membuktikan satu perkara yang menggusarkan jiwa saya rasa, ya. So dalam keadaan yang sekadar yang ada, saya of course remind diri saya juga ingatkan semua ni, lelaki lah khusus, make time lah for rumah Allah, ya. Kita kalau tak mampu 5 waktu sehari, kita pilihlah waktu, ya. Kalau sebelum ni 1 waktu, takkan Jumaat tu jangan kira lah. Ni kita cerita ekstra, ya. Dan kita datang rumah Allah, dengar azan, boleh datang duduk dulu iktikaf, ada iqamah, kita semayang. So ekstra tambah. Saya kalau tak ngajar, ya, saya tak ke masjid kecuali 1-2 waktu yang kadang-kadang kita singgah sebab memang tak nak perjalanan. Kadang-kadang tidak, kadang-kadang tak berlaku. So satu iktibar bahawa hilang satu sunnah. Bila hilang satu sunnah, dia pupus pada satu keadaan yang menjadikan umat ni sebenarnya banyak lagi sunnah lain yang tertinggal, lalai. Maka datanglah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kesimpulan saya kat sini adalah dia bukan kita cerita wajib, sunnah ataupun sunnah muakkadah, tapi semampu kita, okay, pada perbuatan Nabi, terutama yang berkaitan dengan rukun Islam yang 5, yang berkaitan dengan rukun iman yang 6, menyantuninya adalah barakah, dan pupusnya satu sunnah yang berkaitan itu adalah disaster atau satu
balak bagi umat ni. Dia satu perkara yang diuji Allah yang menyebabkan umat ini susah. So kita minta ampun dengan Allah SWT. Dalam masa yang sama juga kita azam, tapi cuma manusia kadang-kadang waktu tercuba dia azam. Dah habis azam ke mana, dia ke mana. Baik supaya Allah kurnia kita istiqamah. So ini saja yang saya hari ni kita ringan-ringan dulu lah. Maksud dia masa kita baru start kan. Mungkin nanti kita lanjutkan minggu-minggu hadapan. Tapi sebelum tu mungkin ada kat sini nak saya scroll sikit kalau dapat tu. Yes, of course. Okay, saya tadi ada dapat jawapan soalan earlier before daripada kita start kuliah ni. Ada tadi Makcik Zainah tak silap saya tanya soalan. Kita tengok balik kat mesej tu. Yes. Ustaz Zul jawab dah tu. Tentang Okay, saya jawab yang pertama dulu ya. Tentang soalan Makcik Zainah. Atau ada jemaah, ini soalan sampingan, dia bukan soalan topik ya. Ada jemaah di KL dalam TV. Ini soalan jemaah ada yang pakai mask. Ini saya faham. Just asking, kalau solat wanita yang berpurdah pun kena buka ketika nak solat. So macam mana jika mereka pakai mask, solat batal ke tidak? Maybe tolong tanya Ustaz. Okay, saya jawab lah. Okay. Soalan saya pula soal. Kenapa pula kalau seorang wanita yang berniqab kena buka? Dia tak semesti kena buka. Situasi dan keadaan. Contoh, kalau orang yang memang berniqab, itu diizinkan kalau waktu haji untuk dia memang berniqab, tapi dijauhkan sedikit. Wanita berniqab yang memang solat di tempat terbuka, macam sebahagian masjid kat Malaysia, dia saf wanita tu di belakang. Ada yang ada tabir, ada yang tak ada tabir. Kalau mungkin sini biasanya wanita di atas, atau masih di bawah tapi ditutup. Kalau nak buka niqab itu tak mengundang mungkin segan dan sebagainya. Tapi boleh saja. Maknanya bukan wanita mesti buka. Saya establish dulu. Okay. Bila cakap pasal mask, ni pakai pelitup tu. Pelitup ni saya baca ada dalam kita punya kelas juga, punya chat group. Dr. Zahrudin punya fatwa. Ingat? Okay. Saya ringkaskan. Of course dia ada yang sebut makruh. Tak ada yang haram. Makruh, harus, okay. Namun pada waktu-waktu darurah atau waktu-waktu keperluan untuk mengenakan mask atau pelitup, maka ulama menggalakkan perkara tersebut. Of course, maknanya kalau memang musim COVID-19, kalau gaya jemaah yang semalam itu dekat-dekat, saya rasa the preventive measures kita kena ambil berat lah. Okay. Mendatangi satu function atau satu gathering, istilah dia kumpulan jamaah pun kumpul, adalah elok untuk mengenakan mask, sakit maupun tidak. Okay. Saya belum cerita lagi tau social distance. Saya bawa cerita mask. Okay, so ikut soalan. Jadi solat cuma batal keluar angin, keluar
sesuatu dari kemaluan atau dari dubur. Tertidur, tu batal lah. Sebab wuduk batal. Dia solat tak batal kalau wuduk tak batal. Ini dasar. Solat juga batal kalau rukun ditinggal. So kita maklum benda ni, rukun. Kita tahu, kita belajar tu lah. Sujud, rukun, apa tu. So kalau dia sengaja tak sujud, batal. Masalah pakai mask, dia rukun solat bukan, wuduk pun bukan. So, dia takkan mungkin jadi batal ke tak. Dia agak terkejut lah kalau kita kata batal. Sebab orang akan tanya, sebab ada dia menjadikan solat tu apa dia panggil, makruh ke tidak. Macam pakaian, orang pakai baju rock never die. Kalau tulis rock never die, okey lah. Kalau ada gambar tengkorak yang memang dah die tapi never die, so dia mungkin ada sebab mengganggu. Kita juga tengok macam orang pakai, orang yang rambut dia panjang, waktu dia solat, dia takkan batalkan solat, tapi dia panggil alisbal. So kat sini penggunaan pelitup harus, dan saya sangat galakkan di sini bahawa kalau penggunaan pelitup ini, kalau untuk saya, dia bukan harus lagi. Siapa tak pakai, tak payah datang. Atau istilah dia, ni saat-saat keperluan yang berbeza ya. Ni saat sekarang saya cakap. Sangat perlu. Dan dia dah bukan lagi pada tahap niqab. Dia melampaui niqab. Ya. So, wajib bagi orang Islam menjaga diri dan keselamatan orang lain. Itu saya jawab untuk Makcik Zana. Tapi soalan tentang apa tu doa tu, itu Ustaz Azul jawab kan dalam chat group tu. Ada beberapa zikir yang ada tu. Malik lah. Dah jawab pun. Okay. Good. Alhamdulillah. So, ada apa lagi? Mungkin ada apa lagi nak tanya sini. Okay. Ustaz. Jadi kalau tak ada, selamat kita. Okay. Ayah saya suka kamat sebelum dia solat kat rumah. How about that? Do I need to pray immediately also? Oh, ni rajin ni. Okay, Iskandar. Kalau ayah kau, ni kawan saya lah, saya kata ayah kau tu. Okay. Katalah ayah kita kat rumah semayang, dia kamat. Okay. So, kita tak perlu immediately lah. Sebab ini call rasmi. Maknanya jamaah di masjid. Tapi dia memang jadi budaya lah. Sebagian orang Melayu, dia nak semayang, dia kamat dulu. Ustaz Abdullah, in South Africa, there are people like that. They do the iqamah first before they pray. Alone at home. No. Malay did that. I mean, Malay doing it. Malays, okay? There's no sunnah for that, right? When you are alone, you don't need to call anyone lah. Because you are alone, except you are calling the jinn. Saya dapat. Maknanya gini, tak kata salah, tapi dia satu amalan yang kalau mungkin jin duduk tengok pun pelik lah. Kamat dengan siapa? Main seorang. Kamat semayang je lah, seorang. Makcik-makcik pun kena buat. Lagi teruk kalau azan dulu kat rumah, seorang. Dah lah azan, lepas tu seorang. So, isteri tak semayang kita, anak pun tak semayang kita. Lagi teruk yang ada, baca kuat pula tu Jahar sebelum Zuhur. Ini dia bertentangan dengan sunnah. Saya tak, okay, mungkin ada orang dia rasa ready lah bila dia iqamah. Jadi kalau ayah kau tu kamat, kalau kau memang nak jemaah dengan dia, okay, carry on. Tapi kalau kat rumah tu, yang imam dia memang bukan ayah kita. Kadang-kadang ayah kita suka ngalah. Suami suka ngalah tapi isteri tak jadi imam. Suami kena jadi imam. Teruk macam mana surah Fatihah dia pun dia suami imam, tapi ayah dengan anak. Kadang ayah tu rasa apa?
Dia dah tua, gigi dia tak kuat, jadi dia tak boleh sebut betul. So dia kadang-kadang dia kasih kat imam, kat anak. So kalau dia kamat, memang dia tenung kau, sembahyang sekali. Tak tahulah kenapa dia kamat tu, tapi tak ada persyariatan tu, satu. Nombor dua, tak ada keperluan bila kita kat rumah ada orang yang kamat untuk kita kelang kabut nak kena sembahyang immediately, kecuali kalau kita nak berjemaah dengan dia, then it's okay. Okay. Tanya Iskandar lah, ayah dia kamat ni, ayah kau kamat macam mana pakai mikrofon? Okay. Okay, so maknanya kita faham kat sini ya. Sekali lagi saya ulang, terlanjur sebut ni kita tegur sekali lah. So, tak payah azan kalau kat rumah, tak payahlah kamat. Dan lagi kalau sembahyang lambat, lagi tak payah kamat. Okay. Sembahyang suhu pukul 4, jadi kamat pun basi dah. Sama sana. Okay. Alhamdulillah. So kalau tak ada apa lagi, nanti kita jumpa minggu depan lah, InsyaAllah. Kalau ada lagi, dan kita tengok juga pada keadaan. Sebab sekali lagi, saya pesan semua orang, termasuk diri saya, especially saya rasa masyarakat Melayu di luar sana, tentang precaution kepada COVID-19. Memang kita belajar hadis, orang belajar hadis pun mati juga, orang baca Quran pun mati. So kalau dia tak ambil peduli, saya ingat dia akan mati cepat lah. Bukan takut mati cepat, tapi mati tak ada masalah. Ni apa? Hashtag lah. Hashtag macam ni. COVID-19. Ni jaga tolong. Sebab bagi saya, dia satu, kalau saya hashtag lagi, teguran Allah. Sebab saya semalam hari tu pergi West Coast, nak dirojak mama. Asal tu nak bungkus, so ada yang nak makan. Saya tengok ramai orang makan hari Minggu. Okay, ramai orang makan tak apa, ramai Melayu. Memang Melayu kebal. Kita alhamdulillah hari tu socialnya distance saya ingat belum implemented. Sekarang saya dengar ada meja yang dia orang taruh supaya lompat lat. Hawker center sebelah, meja sebelah. So saya bukan kata tak boleh makan, tapi seolah-olahnya macam tak ada effort. So stay safe, okay? Stay safe. Avoid. Saya suka makan, tapi beberapa hari tak boleh nak pergi makan sangat. Sebab apa? You need to do. Kita kena buat responsibility kita as a manusia, untuk sama-sama keluar daripada dugaan Allah ni. So this one, Melayu kat Arab Street, dekat kafe-kafe Arab Street tu, tak sebut nama lah, si ambil seseorang duduk situ satu pagi, Melayu je makan mi rebus, tak boleh makan kat rumah, tak boleh makan. So maknanya saya masa nak kata tu, bukan tunjuk, tapi usaha lillah, supaya kita maklum. Ada tempat-tempat kita tak boleh nak elak, macam public transport kan, ada orang suruh kita avoid peak hour kan. I think dia tak open up betul lah, tapi yang ni terpaksa. Itu you need to travel, but there are items yang memang our choices. So bangkit kerana Allah SWT. Okay, insyaAllah jumpa lagi. There is so much confusion and unhappiness when a parent brings along young child to the mosque to solat. Other jemaah will insist that the child prays somewhere else. And not of the jemaah and the saf. They argue that the saf is broken. What is the position? Okay, peramlah. Ini saf broken, tak ada yang broken. So makji-makji ni memandai ya. Saya sebut dia mandai ni maknanya gini. Biasalah orang cakap apa? Saf, ni last question saya ambil. Saf jemaah putus sebab ada budak-budak belum khatan, belum sunat kat tengah. Satu soalan saya, sekarang budak-budak bukan zaman Mak Haji dengan Pak Haji. Dia orang khatan, lahir dah khatan. Pak Haji boleh lah tunggu umur 9 tahun. Dengan kain pelikat dengan hanger.
So anak-anak sekarang beza satu. Dua, memang tak ada asas logik. Orang ada, belum sunat kira tak ada. Apa ni, jin ke orang? Dua. Tiga, sosio pada sunnah tak boleh halau atau kekang orang di dalam rumah Allah. So dia first come first serve basis lah. Saya salah satu dulu maknanya kalau ibu dia dengan anak dia kecil, mesti ibu dengan anak. Takkan ibu nak anak kat belakang, ibu kat depan. Cuba makji jadi anak, tengok apa jadi. Ini bukan menangis tau, dia punya meraung. So bermakna kita nak kena faham, anak tak secure. So anak tak secure, dia rasa apa? Dia rasa mesti kat sebelah mak dia. So tak ada isu kat sini. Makji-makji yang buat muka ketat tu, ingat dia muka ketat buat susah orang, Allah susahkan dia nanti. Dan yang bawa anak, ni nasihat saya pula. Kalaulah elok, kita tahu anak kita, kelakuan anak kita macam mana. Kalau jenis anak yang tidur diam, banyak yang lompat-lompat, eloklah dia ambil yang tepi. Okey. Tapi kalau jenis anak yang imam sujud, dia sujud, imam naik, dia naik. Kalau kena tarawih 20 rakaat dengan dia lelak rakaat 20, yang ni bagus lah. So kita kenal anak kita, dan ada sunnah, siapa-siapa bawa anak, dia kalau baby, dia dokong. Kalau nangis, sebab baby nangis sebab dia rasa tak secure. Kalau anak kita nak lari, kita pegang. Jadi siapa bawa anak, dia tak boleh semayang kaku lah, atau tok mata. Buka anak dah tak ada. So dia kena peka. So anak tu boleh tak dia pegang macam ni? Boleh. Sebab dia bawa anak. So anak tu nak jalan, dia tarik. So dia ada kena lalui proses tarbiyah lah. Maknanya familiarization pada keadaan. Mestilah makji ngamuk kalau kacamata makji patah sebab makji tu kat bawah. Tu budak tu lari, 5 kacamata patah. Makji mata buta, nak balik macam mana? So dia akan timbulkan apa? Permasalahan pada masyarakat. Tapi ingat ibu-ibu, dengan penuh penghormatan atau tuan-tuan, untuk kita menghalang seseorang, tak kira umur ke, anak ke, siapa ke, atau orang pakai wheelchair. Saya tengok orang pakai wheelchair, ada orang kata dia punya kursi roda tu, roda dia tu menyebabkan kapet kotor. Apa kita susah sikit perut kalau kotor kapet. Kalau dah memang orang tu handicap, kena pakai wheelchair. Kalau kita tahu wheelchair dia kat luar, makcik nak dokong dia. So maknanya kita nak kata kat sini bahawa ini tanggungjawab sosial. Kapet kotor, boleh lap. Apa susah? Lepas tu tak payah nak mewajibkan orang yang bawa wheelchair, orang bawa troli. Maksudnya apa dia panggil? Baby apa tu? Stroller. Tak payah nak lap benda tu. Pelik ya. Islam izinkan orang buta bawa anjing. Pandu orang buta. Tu anjing tau, bukan wheelchair. Kita wheelchair je sibuk dah. Awak tu sebenarnya kat belakang, kat kotor sini, roda awak takut najis. Habis makcik tapak kaki, tak takut najis. So maksud saya, kita kena welcome orang pada rumah Allah SWT. Tengok Allah dah kunci rumah Allah. Dengan makcik termenung. Budak datang bagus. Soalnya budak tak ada kalau dalam masjid, masalah. Maknanya next generation tak ada orang nak sembahyang. So saya harap kita taubatlah pada Allah Ta'ala. Benda-benda macam ni elakkan. Jeling-jeling kumpul puak-puak dalam masjid, ataupun kongka tempat dalam masjid. Ini semua budaya yang tak elok, budaya yang tak sihat, melanggar syariat kita terutama. Nah, ibu-ibu yang merasa susah dengan anak-anak, dan ibu-ibu pun kena ingat, okay? Kena disiplinkan anak, atau istilah ibu-ibu disiplin. Ibu-ibu kena pegang, kena kawal keadaan dan maniskan muka. Ini dia punya rahsia lah ya. Saya harap saya jawab soalan tu sama-sama pada kali ini. InsyaAllah di masa-masa mendatang kita jumpa lagi. Saya ingat staff pun dah tunggu dah. Pukul 1 dah, saya pada urusan lain lepas ni nak ke tempat lain pula. Yang benar daripada Allah SWT. Saya doakan terus sihat. Ingat, stay safe, makan yang baik, jaga diri dengan baik, dalam masa yang sama doa yang baik, dan minta kepada Allah SWT takdir yang baik. Semoga kita semua
diredai Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Okay.